Kiamuan dia kata you tak kenang budi kaum you sendiri, tak menghormati datuk nenek you. Macam-macam pandangan. Tidak, kita hanya berkata benar, tak timbul soal kita lupa diri, kita mengkhianati bangsa kita dan sebagainya. Kita bercakap soal yang lebih besar, itu bukan soal bangsa, soal membina sebuah negara bangsa. Ini yang perlu difahami. Tapi puak-puak ni dia mementingkan bangsa. Ini silapnya. Setelah lebih daripada 65 tahun merdeka, masih ada rakyat Malaysia yang terlalu mementingkan bangsa daripada negara. Sepatutnya apabila kepentingan bangsa bertembung dengan kepentingan negara, maka negara perlu diselamatkan. Agama perlu diselamatkan. Bangsa itu darjah nombor 2, nombor 3. Tapi puak-puak ni masih meletakkan bangsa dan bahasa nombor 1. Sebab itu kalau tanya dia, daripada dulu perjuangan dia nak meletakkan bahasa Cina sebagai bahasa utama, satu level dengan bahasa Melayu. Ini perjuangan mereka pada dulu sejarahnya sampai sekarang. Jadi takkan kita tak nampak baca buku-buku yang ditulis oleh orang putih, terutamanya lah. Orang putih ni bila tulis selalu dia tak bias. Yang bias ni kalau ada penyidik Cina ni dia agak sedikit bias, tapi itu pun dia tak boleh menafikan kebenaran dan fakta. Jadi saya tak faham lah kan. Kenapa dan mengapa orang yang membangkitkan perkara ini, contohnya seperti Prof Teo, saya sendiri, kawan-kawan kita, Firdaus Wong dan sebagainya, dia kata lupakan akal, lupakan bangsa dan sebagainya. Tak timbul langsung soal itu. Kalau saya lupa bangsa, saya menafikan apa yang Allah jadikan kepada saya ni. Allah jadi saya sebagai orang Cina ni sampai bila-bila pun Cina, tapi beragama Islam lah. Tapi kena ingat, apabila berlakunya pertembungan antara kepentingan agama dengan bangsa, tak bolehlah suruh kita selamatkan bangsa, tak boleh. Kena selamatkan agama. Kamu kena faham ahli parlimen. Kalau kamu tengok aku macam ni kan, bila bertembung kepentingan Islam dengan Cina, suka ataupun tidak, aku diajar dalam agama aku, Islam mesti diutamakan, baru bercakap soal bangsa dan lain-lain, bukan? Kerana itu yang akan menyelamat kita dunia dan akhirat. Profesor Teo pula, dia bukan beragama Islam, tapi mengapa masih juga diserang? Tak pertimbangan saya betul ni. Saya tulis perkara ni. Kalau saya bercakap, mungkin orang kata, ada kepentingan ni kan. Tapi kepentingan apa? Kita bercakap soal bahasa Melayu, kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan, perkara 152. Dan Prof Teo ni pula, dia bukan Islam. Itu yang saya sebut tadi. Apa kepentingan dia? Betul tak? Dia tak ada kepentingan apa-apa, melainkan nak melihat rakyat Malaysia ni hidup aman damai, bersatu padu dan sebagainya. Tapi kalau daripada kecil berpisah-pisah macam ni, bahasa Melayu tak boleh cakap lu tatak. You dengarlah ahli parlimen mereka bercakap kan. Itu dalam konteks dia baca. Komunikasi out. Sedangkan komunikasi ni, bahasa ni alat perpaduan. Bahasa Melayu ni alat perpaduan. Kita nak berbahasa dengan bangsa Melayu, bangsa majoriti kan. Tengok orang Sabah Sarawak punya putera Sabah Sarawak, cantik aja bahasa Melayu kan. Tapi ini duduk di sini lebih daripada 65 tahun merdeka kan. Contoh je lah, kalau nak ambil sebagai merdeka kan, menghirup kemewahan, menghirup udara ni negeri yang bertuah ini, tetapi agenda negara tidak dapat dikuasai. Layakkah kita tinggal di bumi bertuah ini? Bukan? Saya minta mereka buat pergilah ke sekolah tu, pergi cakap Melayu dengan budak-budak dia. Itu saja. Pergi kan minta ahli parlimen perempuan tu, Induk Bising tu, yang saya cabar dia hari ni lah. Daripada 2-3 hari, minggu lepas pun saya cabar dah. Mari kita debatkan perkara ni in public. Saya cabar kamu. Panggil saya ke Prof Teo, tak kira lah. Ini NGO pun dah setuju untuk jadi sediakan tempat dan sebagainya. Saya cabar dia untuk berdebat apa yang dibangkitkan perkara ini. Saya bersedia bila-bila masa saja kan. Dan sebelum untuk pergi ke sekolah yang kamu sayang ni, pergi bercakap bahasa Melayu dengan budak-budak ni daripada darjah 1 sampai darjah 6. Boleh tak dia bahasa Melayu dengan baik? Dan tengok mana yang tak faham langsung, mana yang bercakap pelat-pelat, mana yang fasih. Buat kategori. Kalau tak berani, tak nak buat, suruhlah saya. Kita ni ahli akademik, kami pergi, kami buat kajian. Satu-satu kami akan buktikan nanti apa yang dikatakan oleh Prof Teo itu sangatlah benar. So adakah YB tu dia berani ke nak berdebat? Itu saya tak tahulah dia kan. Tapi kalau berani, cabar di luar, jangan di dalam parlimen. Sebab mentang-mentang di parlimen tu dia kebal, dia ada immunity, dia berani lah kan. Sebut nama orang, kutuk orang dan sebagainya. Kalau kamu berani, yang berhormat ahli parlimen perempuan, saya bagi tahu ni, cakap di luar parlimen, buat debat di luar parlimen tu, kami datang. Saya bersedia untuk datang, kamu jadi ahli panel. Saya cabar kamu. Kalau kamu ada fakta, ada kajian, ada pendidikan, sila. Saya bersedia bila-bila masa saja berhadapan kamu, dan saya tidak pernah takut.
Jangan gunakan platform parlimen untuk ugut-ugut orang, kata orang dan sebagainya. Itu pengecut namanya. Okey.